哈利路亚！我们顺德教会的弟兄姐妹、长子负责人，大家安息日平安。Saudara-saudari, para penatua, diaken dari pengurus dari Gereja Sunter, salam sejahtera semua. 感谢主耶稣带领我们的脚步， Kita bersyukur atas pimpinan Tuhan atas langkah-langkah kita, 能够在安息圣日一起聚集在会堂来聚会敬拜神。 agar kita bisa di hari Sabat ini berkumpul beribadah kepada Tuhan 遵守安息圣日， untuk menguduskan hari Sabat. 愿主耶稣将安息日的应许和福气能够赏赐给我们， Kiranya Tuhan mencurahkan janji dan berkat-Nya kepada kita semua, 让我们的肉体可以得到休息， agar jasmani kita bisa beristirahat 让我们的灵性也借着道理的分享，能够得到这一个长进。 dan rohani kita juga oleh firman yang dibagikan dapat bertumbuh. 感谢主耶稣，让小弟这次能够再次来到印尼协助在神学院的这个教学的工作。 Bersyukur pada Tuhan, saya dapat kesempatan diutus ke sini untuk membantu mengajar di STT, Sekolah Teologi. 也借着这个机会，在这个几个礼拜，在雅加达附近的教会，跟大家一起来这个遵守安息圣日，然后用圣经做彼此勉励。 Dan juga mendapat kesempatan dalam beberapa minggu ini untuk bersekutu dengan saudara-saudari yang di gereja di sekitar Jakarta ini, dan juga bisa bersama-sama belajar akan firman Tuhan dari Alkitab. 在最后一站来到我们顺德教会， Dan hari ini di Sunter ini adalah gereja terakhir saya bertugas. 感谢主，从昨天晚上就用这个主耶稣所讲的神国的比喻，我们来做道理的分享。 Dan bersyukur pada Tuhan, mulai dari malam kemarin kita dapat menggunakan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk bisa berbagi dalam firman Tuhan. 主耶稣道成肉身来到世上， Tuhan Yesus turun menjadi manusia ke dunia ini 是按照神对我们人类救恩的应许， adalah sesuai dengan janji Allah untuk keselamatan umat dunia. 他为了就是要使我们与神和好， Dengan tujuannya adalah supaya manusia berdamai, hidup berdamai dengan Allah. 但是他来到世上， Tetapi dia datang ke dunia ini 更重要的也是要来传讲天国的福音。 yang lebih penting lagi adalah untuk menyampaikan Injil Kerajaan Sorga. 因为他曾经这么说 Karena dia pernah berkata, 我就是道路、真理、生命。 Akulah jalan hidup, jalan kebenaran dan hidup. 若没有借着我，就没有人能够到父那里去。 Tidak seorang pun yang dapat ke Allah Bapa tanpa melalui aku. 所以主耶稣他在完成救恩之前， Jadi sebelum Tuhan Yesus menyelesaikan misinya, 拣选门徒， dia memilih murid-muridnya 也向百姓说了许多有关于这一个天国的这一个应许和比喻。 Dia juga menyampaikan banyak pengajaran tentang kerajaan sorga dan juga perumpamaannya. 我们昨天大概有谈到耶稣讲比喻的这一个原因呢。 Dan malam tadi kita sudah menjelaskan alasan Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan sorga itu. 马太福音里面是这样告诉我们， Di Injil Matius memberitahukan kita demikian. 耶稣说这是要应验以赛亚先知所说的。 Yesus mengatakan bahwa itu adalah menggenapi nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. 因为一般的世人， Karena umat dunia umumnya 虽然能够听见，虽然能够看见， mereka walaupun bisa melihat, bisa mendengar, 但是心里不见得能够明白。 tetapi belum tentu hati mereka memahaminya. 最主要的原因就是心蒙油脂。 Alasannya karena hati mereka diselubungi dengan minyak. 所以主耶稣呢，讲了这一个撒种的比喻，
Karena itu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur. 那主要就是告诉我们， Tujuannya untuk memberitahukan kita, 我们要成为好的土地， kita hendak menjadi tanah yang baik. 我们必须把我们心中的这一个油脂把它打开， Maka kita harus menyingkirkan minyak yang menyelubungi hati kita. 那这一个神的道 Firman Allah 道理的这一个生命的种子， berupa benih yang hidup itu, 落在我们的心里， kalau jatuh ke dalam hati kita, 那我们才能够让这个道在我们心中来发芽、成长、开花、结果。 hanyalah dengan demikian firman itu berupa bibit yang bisa bertunas, berakar, kemudian menghasilkan buah. 这是主耶稣讲到这个撒种比喻， Ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur. 最重要的这一个目的Itu adalah tujuannya yang paling penting. 要让门徒知道这一个领受道理没办法来这一个从心里领受最大的原因。 Ya, menjelaskan kenapa atau alasan kenapa bahwa murid-murid bisa menolak atau tidak berhasil dalam menerima firman. 我们来看马太福音的第13章， Kita buka Injil Matius pasal 13. 我们看马太福音第13章， Injil Matius pasal 13, 13章第15节， pasal 13 ayat 15. 这里说到，因为这百姓油蒙心，耳朵发沉，眼睛闭着。 Ayat 15 dikatakan, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, 恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，就回转过来。 dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. 我就医治他们。 Aku menyembuhkan mereka. 在中文的圣经翻译里面， Dalam terjemahan bahasa Mandarin, 可能会有一些比较难明白的地方， mungkin ada beberapa bagian yang agak sulit dimengerti. 但是在中文其他的译本翻译的比较直接了。 Nah, ada terjemahan bahasa Mandarin yang lain yang lebih langsung, ya. 但是说到，因为这些人呢，那心灵麻木， Nah, di situ dikatakan seperti terjemahan bahasa Indonesia, 那耳朵 hatinya menebal, artinya hatinya sudah dibutakan. Ya. 耳朵闭塞， Ya. Jadi telinganya tertutup, matanya seperti buta juga. 眼睛昏花。 Jadi matanya jadi rabun, kabur. 他说，如果不是这样， Kalau tidak demikian, 那他们就能够这一个看见了， maka mereka bisa melihat, 他们也就能够听见了， mereka bisa mendengar. 那心里也就能够明白过来， Dengan demikian hati mereka bisa mengerti, 而且心里也能够回心转意。 sehingga mereka berbalik bertobat. 这样呢，我就要医治他。 Dengan demikian aku akan menyembuhkan mereka. 所以这一个撒种比喻里面前面的3种土地， Jadi 3 macam tanah dalam perumpamaan penabur itu 是告诉我们会影响我们成为这一个好土地的这些原因呢。 itu memberitahukan kita sebab-sebab kenapa tanah hati kita itu tidak bisa menjadi tanah yang baik. 那主耶稣呢，告诉这一些跟随他的门徒， Tuhan Yesus memberitahukan murid-murid yang mengikutinya 说你们是有福气的。 bahwa kamu berbahagia. 为什么是有福气的呢？ Kenapa berbahagia? 我们来看第17节， Kita baca ayat 17, 13章17节， Matius 13:17. 说：“我实在告诉你们，从前有许多先知和义人，要看你们所看的，却没有看见；
要听你们所听的，却没有听见，所以你们当听这撒种的比喻。17, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. 在16节的地方，主耶稣告诉门徒说：“你们的眼睛是有福的。” Ayat 16, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. 因为你们看见了， Karena kamu melihat, 那你们的耳朵也是有福的， telingamu juga berbahagia 因为听见了。 karena mendengar. 所以对当时的这些门徒来说， Jadi bagi murid-murid masa itu, 主耶稣称他们为有福的人， Tuhan Yesus menyebut mereka itu berbahagia. 因为他们从主耶稣所讲的这个比喻里面， Karena dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, 是以前许许多多这些旧约的先知和这些旧约所谓的义人， adalah oleh banyak nabi zaman dahulu dan juga orang benar zaman 他 dahulu. 们想要听也都听不到的， Walaupun mereka ingin sekali mendengarkan firman Tuhan Yesus, tapi mereka tidak ada 想要 kesempatan. 看也看不到的。 Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihatnya. 但是门徒，你们是有福的，你们现在已经听到了。 Tapi kamu, murid-muridku, sekarang berbahagia karena bisa mendengarnya 那你们已经看到了， dan bisa melihatnya. 那我就心里想说， Jadi saya berpikir hari ini, 那当时的门徒都称为有福的。 kalau murid-murid zaman itu berbahagia, 今天我们所有的弟兄姐妹， maka hari ini kita, semua saudara-saudara sekalian, 那主耶稣拣选我们 Tuhan Yesus memilih kita 并且赏赐圣灵给我们。 dan mencurahkan Roh Kudus ke hati kita. 那我们现在不只是听到门徒所听见的，门 Kita 徒所 sekarang 看见的， Kita sekarang bukan saja mendengar apa yang didengar oleh murid-murid dan melihat apa yang dilihat oleh murid-muridnya. 我们更有圣灵的引导， Terlebih kita dipimpin oleh Roh Kudus 引导我们明白一切的真理。 sehingga kita dapat mengerti segala firman kebenaran. 所以我们呢，应该是比当时的这个门徒是更有福气的。 Maka tentunya kita lebih berbahagia dibandingkan dengan murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. 那如何成为有福气的人呢？ Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berbahagia? 那主耶稣在这个13章18节告诉他们说， Di pasal 13 ayat 18 ini Tuhan Yesus memberitahukannya. 那你们就应当要听这撒种的比喻了。 Maka dengarlah arti perumpamaan penabur itu. 所以我昨天曾经跟大家分享， Jadi malam tadi saya sudah berbagi dengan kalian. 这撒种的比喻就好像一个得到天国的钥匙。 Perumpamaan penabur ini laksana kunci pintu sorga. 使我们能够明白 Agar kita mengerti 那个阻碍我们领受这一个天国福音的这些阻碍。 menjelaskan rintangan-rintangan yang membuat kita tidak dapat menerima kunci sorga itu. 所以主耶稣呢，他就进一步来解释这个撒种的比喻。 Karena itu Tuhan Yesus lebih lanjut menjelaskan arti daripada perumpamaan penabur itu. 那我们就按照主耶稣所解释的， Karena itu kita sekarang memakai penjelasan Tuhan Yesus sendiri. 我们一起来分享。 Kita sama-sama berbagi 那也借着圣经的话语， dan juga melalui firman Alkitab 还有我个人的体会， dan juga pengalaman dari pendeta sendiri 跟大家做彼此的勉励。 untuk menjadi sharing bersama. 那19节这里谈到第一种土地， Ayat 19 menjelaskan jenis tanah yang pertama. 那它的一个特质， Ciri khasnya 这个土地的特质就是指着我们人的心态。 ciri dari suatu tanah menunjukkan sikap kita, sikap manusia.
那这撒在路旁的这一个土地这个路旁的土地有什么特质呢？ Nah, apa ciri khas daripada tanah yang di pinggir jalan itu? 我们看19节， Ayat 19. 凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的夺去了。 Orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. 这里谈到这个有生命的种子，天国的福音。 Jadi Injil kerajaan sorga itu adalah benih yang hidup. 撒在这个路边的硬土地， Kalau ditaburkan jatuh di pinggir jalan yang keras 它 itu, 有一个结果了， akibatnya 它根本连发芽的机会都没有。 bahkan tidak ada kesempatan untuk bertunas. 没办法发芽的原因不是这个种子的问题， Dia tidak bertunas, masalahnya bukan pada benih itu, 是这个路边的硬土地的问题了。 melainkan karena tanah yang di pinggir jalan itu keras. 当然，主耶稣这里这么说。 Nah, tentu saja Tuhan Yesus di sini berkata, 那这个天上的飞鸟看见了， maka burung-burung di udara itu melihat benih itu, 那就把这个种子来吃掉了，夺去了。 akan memakan habis benih itu. 那个飞鸟也就是指着恶者了。 Sedangkan burung di udara itu melambangkan si jahat. 那过去我们常常在谈这一段的时候，会谈到好像问题出在那恶者。 Nah, dahulu waktu kita bahas perumpamaan ini, kita menyalahkan si jahat itu. 事实上，这有一点点这一个不太对了。 Nah, sebenarnya ini kurang pas, kurang tepat. 因为既然是指着那个心态 Karena itu menyangkut sikap hati kita. 我想你今天就是给魔鬼留地步啊。 Itu menunjukkan hari ini kita memberikan kesempatan kepada 这个 iblis. 生命的种子才会被魔鬼吃掉啊。 Bibit benih yang hidup itu dimakan oleh iblis. 所以那个重点应该回到这个路边的这个硬土地上面。 Permasalahan utamanya mestinya kembali kepada tanah yang di pinggir jalan yang keras itu. 那这个路边的土地怎么会是硬的呢？ Kenapa tanah di pinggir jalan itu keras? 我想我们如果在乡下，我们就能够知道。 Kalau kita hidup di pedesaan, kita akan mengerti. 如果这个这个路呢，有人在走动，有这些牲畜动物在走动， Sebuah jalan kalau ada orang atau binatang sering melewatinya, 那这一个旁边的这一个地呢，路旁边的地呢，是不会长这一个植物的。 maka di pinggir jalan itu tidak mungkin tumbuh tanaman. 为什么是不会长植物呢？ Kenapa? 就是当人还是车通过的时候， Karena sewaktu orang lewat atau ada kendaraan yang lewat, 会扬起很多的灰尘。 akan menghamburkan banyak sekali debu. 那这些灰尘呢，就一层一层把这个路边的土地呢，盖上去。 Nah, debu itulah yang akan menutupi tanah di pinggir jalan itu selapis demi selapis. 那就会越盖越硬了。 Sehingga akan menjadi sangat keras. 那当这个种子呢，落在这种土地上面， Jadi kalau sebuah benih jatuh ke tanah yang dikeraskan itu, 它没办法埋进土里面。 dia tidak mungkin tertanam ke dalam tanah. 意思就是说，如果我们的心像这个路边的这一个硬土地一样， Artinya kalau hati kita sama seperti tanah di pinggir jalan itu, 那道理对我们来讲就没有一点作用了。 maka firman jatuh ke tanah itu sama sekali tidak ada gunanya. 那更不用讲到最后能够开花结果了。 Dan jangan harap apalagi nanti bisa bertunas kemudian berbunga dan berbuah. 路边的土地为什么会硬呢？ Kenapa tanah di pinggir jalan itu bisa keras? 我想，我们活在这个世界，
Saya kira kita hidup di dunia ini, 那随着我们所学习的东西越来越多， kita banyak belajar pengetahuan ini dan itu. 那有时候我们对于一些事情的看法， Nah, kadangkala pandangan kita, pemahaman kita terhadap sesuatu perkara, 越来会越有自己主观的这个意见， kita semakin dikuasai oleh pendapat diri sendiri. 那我们会受到世界的影响， Dan kita juga akan dipengaruhi oleh dunia luar. 那世界就好像这一条通往灭亡的道路了。 Dan dunia laksana jalan besar yang menuju kepada kebinasaan. 那随着我们自己的经验越多， Nah, dengan bertambahnya pengalaman hidup kita, 我们常常都会自以为认为我们知道很多了。 kita akan menganggap diri kita tahu segalanya. 我自己有一个感受， Saya sendiri punya satu kesan 因为也已经60岁了， karena sudah menginjak usia 60 tahun juga. 但是我常常想到小时候， Tapi saya teringat waktu saya masih kecil, 小时候常常会听到很多这一些我们说长辈还是比我们年纪大的人， sewaktu kecil saya banyak mendengar dari senior-senior saya. 都会觉得说他们知道很多。 Saya merasa, mereka itu taunya banyak sekali ya. 小时候也常常听到长辈这么说。 Dan waktu kecil saya juga sering mendengar orang tua berkata demikian. 那个中文有一句这个俗语是这么说的， Ada pepatah Chinese yang mengatakan, 他说小孩子呢有耳朵没有嘴巴了， 有耳无嘴。 anak kecil itu seperti punya telinga tidak punya mulut. 小孩子你不要随便讲话， Maksudnya, anak kecil jangan sembarangan 因为 bicara 你不知道， karena kamu tidak tahu. 那你要听这一个老人家讲话。 Kamu harus mendengarkan pembicaraan dari orang tua saja. 当然没有错， Tentu tidak salah. 我们要这一个尊敬长辈。 Kita menghormati orang tua. 但是又有一句华语这么说， Tapi ada satu pepatah Tionghoa lagi yang mengatakan, 这个老人家呢，这个年纪越来越长之后，比较有经验、有学问的人啊，他就会这么说了。 nah terhadap orang tua yang konon punya banyak pengalaman, 他说：“年轻人，你懂什么？ nah orang tua itu kan mengatakan, orang muda kamu tahu apa? 我走过的桥比你走过的路还要长啊！ Nah, aku telah melewati jembatan yang jaraknya lebih panjang daripada jalan yang kamu tempuh. 我吃过的盐巴比你吃过的米饭还要多了。 Nah, garam yang aku makan lebih banyak daripada nasi yang kamu makan. 这中文很多成语都很夸张了哈。 Jadi dalam pepatah Mandarin itu banyak sekali eksagerasi ya, 那显露的 besar-besarkan. 是 Ya. 显露的是一种什么心态呢？ Itu menunjukkan sikap seperti apa? 哎呀，我知道你不知道了啊。 Maksudnya, aku tahu, kamu tidak tahu. 但是常常年纪越大，常常就会很多事情都会有自己很强烈的主观了。 Nah, ini menunjukkan bahwa semakin bertambah usia, semakin keras kepala, semakin ngotot, subjektif. 尤其越有身份越有地位， Terlebih orang yang punya kedudukan, yang punya status. 到最后可能就会这种现象会越明显。 Maka sikap seperti itu akan semakin kentara ya. 就好像这个主耶稣传福音的时候， Sama seperti waktu Tuhan Yesus mengabarkan firman Tuhan. 这些当时的这一些文士那祭司 Para ahli Taurat dan para imam, 那他们都有很好的这一个身份地位， mereka punya kedudukan status yang terhormat, 也得到众人的尊重。 dihormati oleh rakyat umum. 那这些文士们
Nah, para ahli Taurat itu 常常对耶稣所讲的道理，他们也很难接受了。 mereka juga sulit menerima firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. 所以人呢，常常用自己的经验 Karena itu, sebagai manusia sering mengandalkan pengalaman. 那你这时候要接受这个道理，可能就很困难。 Nah, dengan cara itu mau menerima firman Tuhan akan sulit sekali. 所以在这个历史里面，事实上这样的例子非常的多了。 Jadi sepanjang sejarah banyak sekali contoh kasus orang yang semacam ini. 从古到今都是一样， Dari zaman dahulu sampai hari ini sama. 尤其那个有身份、有地位的人， Terlebih orang yang punya kedudukan, yang statusnya tinggi. 对于别人讲的话就更难听进去了。 Dia akan sangat sulit menerima pendapat atau pembicaraan orang lain. 我们可以仔细去观察， Kita boleh amati dengan teliti. 这个现象是非常多的。 Gejala ini sangat umum terjadi. 那所以主耶稣也曾经这么说： Karena itu Tuhan Yesus pernah berfirman, 你们若没有回归像小孩， kalau kamu tidak bisa kembali menjadi seperti anak kecil, 那就不能进神的国了。 tidak mungkin kamu masuk dalam kerajaan Allah. 当然不是说要像小孩子一样无知幼稚， Tapi tentu bukan maksudnya seperti kebodohan anak kecil, 要像小孩那种单纯， melainkan hendaklah polos seperti anak kecil, 一种追求的这种态度。 yang rindu mengejar sesuatu yang baru. 我想主耶稣的意思是这样的。 Saya kira itulah maksud daripada Tuhan Yesus. 所以那个自以为是的 Jadi mereka yang menganggap dirinya benar, 那个心里就像这个硬土地一样， maka hatinya seperti tanah di pinggir jalan 是 itu. 没办法去接受这一个他不知道的这一个道。 Dia tidak bisa menerima kebenaran yang dia tidak tahu, dia tidak pahami. 所以这个是我们要避免的哈。 Nah, ini harus kita hindari. 虽然自己已经60岁，做传道也20几年了， Pendeta sudah 60 tahun usianya dan sudah 20-an tahun menjadi pendeta. 我也始终在提醒自己啊， Saya juga senantiasa mengingatkan diri saya. 真的不要自以为是了， Sungguh jangan sok pinter, sok membenarkan diri. 因为圣经里面这样告诉我们， Karena demikianlah ucapan Alkitab. 箴言的26章， Kita buka Amsal pasal 26. 我们看箴言26章 Amsal 26 12节， ayat 12. 26章12节， Amsal 26 ayat 12. 12节，你见自以为有智慧的人吗？愚昧人比他更有指望。这里圣经这么说道。 Alkitab di sini mengatakan, 你见自以为有智慧的人吗？ apakah engkau pernah melihat orang yang menganggap dirinya bijak? 事实上，这种人就是自以为是了。 Nah, orang yang semacam ini, orang yang sok pintar tadi, yang menganggap dirinya pintar. 常常只是看见自己而已， Dan dia hanya melihat dunia ini ada dirinya sendiri saja. 那强调自己。 Mementingkan diri sendiri. 这个圣经说，愚昧人比他更有指望。 Alkitab mengatakan, orang bebal lebih punya pengharapan daripada orang yang semacam ini. 那甚至有时候，在现今这个时代，这样的人是越来越多了哈。 Dan di dunia zaman sekarang ini, orang-orang yang seperti ini semakin banyak. 所以我们要非常的谨慎。 Karena itu kita harus hati-hati 在人与人之间， dalam pergaulan antara manusia, 在神的教会里面， di dalam gereja Allah, 我们应该要多听啊， kita harus banyak 而 mendengar 且要能够去分辨， dan juga bisa membedakannya. 那不要去随意的论断和批评。 Jangan sembarangan menghakimi atau mengkritik. 这是主耶稣教导我们的。 Ini adalah pengajaran Tuhan Yesus kepada kita. 另外，这个硬土地， Nah, yang lain, tanah yang di pinggir jalan ini, 另外有一个这一个
另外一个层面的解释， ada penjelasan level yang lain. 它称为路旁的硬土地。 Dia menjadi tanah di pinggir jalan. 那有时候我会把它这么解释。 Kadang-kadang saya mengartikannya seperti ini. 那什么叫做路旁的硬土地呢？ Apa yang dimaksud dengan tanah di pinggir jalan? 事实上也是一种心态。 Ini juga suatu sikap. 刚才讲到的是坚硬这个没办法，种子没办法埋在这个硬土地里面。 Yang pertama tadi adalah tanahnya keras sehingga bibit itu tidak bisa ditutup oleh tanah. 另外一种路旁的土地，它是一种路旁的一种心态。 Nah, yang kedua ini tanah di pinggir jalan ini adalah sikap di pinggir jalan. 我这个常常呢这个听到弟兄姐妹会这么说。 Kadang-kadang sering saya mendengarkan saudara-saudari berbincang-bincang seperti ini. 传到今天这个你讲的道理讲得很好。 Oh, pendeta, firman yang disampaikan hari ini oleh pendeta bagus sekali. 但是很可惜呀， sayang sekali ya. 今天某某人呢没有来听。 Sayang sekali si Anu itu nggak datang, nggak dengar nih. 如果他来听的话， Kalau dia datang, dengar, 他一定得到很大的造就。 pasti dia mendapatkan manfaat yang besar. 那我心里就想了， Hati saya berpikir, 对呀， benar ya. 如果这一个别人来听你认为他来听，他会得到很大的造就啊。 Nah, kalau orang si Anu itu datang, dia akan mendapatkan kebaikannya besar. 那对你来说呢？ Lalu bagaimana terhadap kamu? 你到底是为别人听的吗？ Apakah firman atau khotbah itu untuk orang lain? 如果你认为这个道理对别人很有造就， Kalau kamu menganggap bahwa khotbah itu baik untuk si dia, orang lain, 你认为说，哎呀，我已经不需要了， apakah berarti bahwa aku tidak memerlukannya? 因为道理都在讲别人呢。 Karena khotbah itu untuk orang lain. 哇，事实上，那个就是一种路旁的一种心态了。 Nah, inilah yang dimaksud dengan sikap di pinggir jalan. 所以，如果我们有那种路旁的心态， Jadi kalau kita mempunyai sikap di pinggir jalan seperti ini, 事实上道理对我们也没有任何的造就了。 maka firman itu tidak ada manfaatnya buat kita. 所以，这个路旁的硬土地， Jadi tanah di pinggir 它 jalan, 之所以会硬， dia menjadi keras 乃是很多外在的这一些因素。 karena banyak faktor-faktor luar. 那我们呢，必须要能够认识自己。 Nah, kita harus bisa mengenali diri sendiri. 所以圣经里面也告诉我们， Alkitab memberitahukan kita juga. 箴言说，通达的智慧人， Amsal mengatakan orang yang berpengertian, 在乎明白己道了。 dialah yang mengerti jalan dirinya 一 sendiri. 个真正有智慧的人呢， Orang yang sungguh berhikmat 是能够认识自己的人。 adalah orang yang mengenali dirinya sendiri. 所以我们要避免我们的心变成一种硬土地。 Karena itu kita harus menghindari jangan membuat hati kita menjadi keras seperti di pinggir jalan itu. 那我们就应该呢，把我们心中这一种错误的态度把它除去。 Maka kita harus menyingkirkan sikap yang salah seperti ini. 那我们才能够真正去看见，真正去听见。 Dengan demikian barulah kita benar-benar bisa melihat, benar-benar bisa mendengar. 我们也才能够真正的明白。 Dan barulah kita benar-benar bisa mengerti. 那这里讲到主耶稣讲到第二种土地， Lalu Tuhan Yesus menjelaskan tanah macam yang 看回来 kedua. 马太福音的第13章， Kita kembali Matius pasal 13. 13章我们看20节， Injil Matius pasal 13 kita baca ayat 20. 他说：“撒在石头地上的，就是人听了道，当下欢喜领受，
Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. 只因心里没有根，不过是暂时的，及至未到受了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。 Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. 这里谈到这个石头前土地， Di sini menjelaskan tanah yang berbatu. 它有一个特色了啊， Dia punya satu ciri khas. 因为这个前土地上面有许多的石头， Dan tanah itu tipis dan tercampur banyak batu-batu. 那这一个神的道落入这种土地的时候， Sewaktu benih firman itu jatuh ke tanah seperti ini, 那很可能这些前土呢，是把这一个种子埋在这一个这个土里面了。 dan mungkin benih itu bisa ditutup oleh tanah yang 那 tipis. 它发芽很快。 Maka dia cepat sekali bertunas. 那主耶稣说啊， Tuhan Yesus mengatakan, 是因为他心里没有根啊， tapi dia tidak berakar. 那没有根呢，这个没，是因为这个土地呢，它长满了石头。 Nah, kenapa tidak bisa berakar banyak, panjang? Karena dipenuhi dengan batu-batu. 根呢没办法扎进这个心里面， Dan akarnya tidak bisa menembus sampai ke dalam hati. 虽然觉得这个道理很好， Dia mendengar bagus sekali firman 信 itu. 耶稣能够得到平安， Percaya Tuhan Yesus bisa ada damai sejahtera. 那信耶稣能够得到神的眷顾， Bisa percaya Tuhan dapat dipelihara oleh Tuhan 那 Yesus. 有一些人认为信耶稣很好，到教会来， Jadi ada orang yang merasa baik sekali percaya pada Tuhan Yesus, dia datang ke gereja. 弟兄姐妹都很有爱心 Saudara-saudara seiman juga penuh dengan kasih. 那所以我觉得在这里很快乐， Karena itu saya merasa senang sekali ada di gereja. 但是信耶稣之后， Tapi setelah dia percaya pada 进入 Tuhan 教会 Yesus, 之后， setelah dia masuk ke gereja, 刚开始觉得平安， awalnya dia merasakan damai 刚开始 sejahtera. 觉得很好， Awalnya dia merasa baik sekali. 但是后来发现原来这一个没有那么好。 Tapi kemudian dia menemui, faktanya tidak sebaik itu ya. 那这个当这一个生活上遇到一些困难、考验和苦难的时候， Ketika kehidupannya mengalami tantangan, ada kesulitan, 还是面对逼迫的时候， atau menghadapi penganiayaan, 一下子就觉得那信耶稣有什么好？ dia akan berbalik merasa apa untungnya percaya pada Tuhan Yesus. 我想现在有很多弟兄姐妹也会有这样的体会了。 Saya kira ada saudara-saudari seiman yang mungkin punya perasaan seperti ini. 有一些来这一个慕道的慕道朋友， Ada simpatisan yang datang ke gereja. 有时候他是遇到困难， Kadangkala dia menemui kesulitan, 还是遇到社会上的一些挫折。 atau di luar di masyarakat dia mengalami kegagalan. 那来到教会，他觉得在这里很平安， Dia lalu datang ke gereja dan dia merasa terhibur 借着祷告，那个主耶稣也帮助我。 oleh melalui doa, dia merasakan Tuhan Yesus menolong dia. 但是好景不长了， Tetapi waktu baik tidak 遇 berlangsung 到 lama. 各式各样的挫折。 Setelah mengalami banyak macam rintangan dan kegagalan, 那有时候小小的别人的一句话， kadangkala satu patah kata yang diucapkan oleh orang lain, 他会觉得，哎呀，原本认为教会很有爱心的，结果发现，哎呀，原来某某人对我很有意见啊。 nah, dia langsung seperti terjaga. Oh, tadinya saya merasa gereja penuh dengan kasih, tapi si Anu itu mengkritik saya. 那甚至有人会这么说 Bahkan ada yang berkata demikian, 教会是真的这个人是假的。 gerejanya benar, orangnya yang palsu. 当然这样讲也没有错了， Tentu saja pendapat demikian ada benarnya. 因为教会就有真理啊。
Karena gereja ada kebenaran, 但是每一个人都有他的软弱啊。 tapi setiap orang ada kelemahannya. 那今天在教会当中，就是有坚强的，有软弱的啊。 Hari ini di dalam gereja ada yang kuat, ada yang lemah. 教会就是神的家， Bahwa gereja itu adalah keluarga Allah. 要能够去彼此学习啊。 Kita harus saling belajar. 所以遇到一些挫折，那是难免的啦。 Jadi kalau menemui ada konflik itu lumrah saja. 就像我们前面所讲的那个硬土地一样啊。 Sama seperti tanah yang keras yang pertama itu. 道理啊，好像都是为别人讲的，不是为自己讲的啊。 Khotbah itu, firman itu hanya untuk orang lain, bukan untuk diri 所 saya. 以遇到挫折呢，自己就认为啊，这个人都是假的了。 Jadi kalau dia menemui rintangan, dia langsung menuduh orang lain semua yang salah, yang 当然 palsu. 这是一个层面啊。 Ini adalah satu level. 那耶稣所讲的， Tapi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, 那我们今天遇到困难了， hari ini kita yang menemui kesulitan, 遇到了许许多多这个灾难， kita mengalami banyak sekali katakan malapetaka 主 bahkan. 耶稣他应许要把平安赏赐给我们了。 Tapi Tuhan Yesus berjanji mau memberikan kita damai sejahtera. 那我们也常常跟慕道朋友这么说啊。 Dan kita juga sering bersaksi kepada 你 simpatisan. 信耶稣，主耶稣会帮助你，让你得到平安啊。 Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera kepada kamu. 我们大部分的弟兄姐妹也都有这样的体验啊。 Dan kebanyakan dari kita pun punya pengalaman seperti ini. 所以我们感受到神与我们同在。 Jadi kita merasakan bahwa Tuhan itu sungguh menyertai 但 kita. 是主耶稣曾经告诉我们， Tapi Tuhan Yesus pernah juga memberitahukan kita, 他说：“你们在世有苦难啊， kamu di dunia ini akan mengalami kesusahan. 但是在我里面有平安啊。 Tapi di dalamku ada damai sejahtera. 主耶稣他没有应许我们说我们在世上不会遇到苦难， Tuhan Yesus tidak menjanjikan bahwa di dunia kita tidak akan menemui kesusahan. 但是我们要如何来靠主得着那个真正的平安呢？ Tapi bagaimana kita dengan bersandar kepada Tuhan, 所以， kita menemukan damai sejahtera yang sejati 所以 itu. 信主以后一样会面对很多的这一些苦难、试炼和考验呢。 Jadi setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, kita pun harus bersandar pada Tuhan untuk mengalahkan macam-macam ujian, kesusahan itu. 那这一次跟神学生来上这个约伯记， Kali ini saya mengajar kitab Ayub di sekolah teologi. 圣经谈到约伯这个人， Ayub yang dibahas oleh 他是 Alkitab ini, 他是敬畏神、远离恶事。 seorang yang takut akan Allah, yang menjauhi diri dari kejahatan. 他是一个完全正直的义人， Seorang benar yang dikatakan sempurna. 这是神在圣经里面对约伯的叙述。 Ini adalah ungkapan Alkitab terhadap orang yang namanya Ayub ini. 这么一个敬畏神的人，又这个完全正直的人，那怎么会遇到苦难呢？ Orang yang benar dan juga yang dipuji ini, kenapa bisa menemui kesusahan? 所以圣经里面告诉我们， Alkitab memberitahukan kita, 事实上苦难最主要是要让我们能够更加的去认识神、依靠神呢。 sesungguhnya kesusahan itu tujuannya agar kita bisa lebih mengenal Tuhan, dapat lebih bersandar kepadanya. 不是遇到苦难那就把神的恩典忘记了。 Jangan karena mengalami kesusahan kita lalu melupakan anugerah daripada Allah. 苦难使我们对神有更清楚的了解和认识。 Kesusahan itu membuat kita lebih mengenal Allah. 我们来看这个约伯记了。 Kita buka kitab Ayub. 约伯记我们看36章。 Kitab Ayub pasal 36. 约伯记36章我们看15节。 Ayat 15. Ayub pasal 36 ayat 15. 到16节。 Ayat 15 dan 16. 15节，神借着困苦，就把困苦人
趁他们受欺压，开通他们的耳朵。神也必引你出离患难，进入宽阔不狭窄之地，摆在你席上的必满有肥甘。 Ayat 15, dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. 所以神呢，他借着苦难，让我们能够更加的认识他。 Jadi dengan sengsara Allah membuat kita lebih mengenal Dia. 那在面对试验考验的时候，打开我们的耳朵了。 Sewaktu kita mengalami ujian, pencobaan, telinga kita dibuka. 如果不是这样， Kalau tidak demikian, 那很可能就像这一些在这一个旷野，那个走这一个旷野路的这一些以色列百姓一样。 kalau tidak mungkin nasib kita akan sama seperti bangsa Israel yang waktu dulu itu 他们实在是 jalan di padang gurun. 实在是一种前土地最典型的一种表现。 Dan mereka itu adalah gambaran yang paling jelas tentang tanah yang berbatu-batu itu. 我们看诗篇106篇， Kita buka Mazmur 106. 我们看诗篇的106篇， Mazmur 106我们看11节， ayat 11. 诗篇106篇11节， Mazmur 106 ayat 11. 11节，水淹没他们的敌人，没有一个存留。那时他们才信了他的话，歌唱赞美他。等不多时，他们就忘了他的作为，不仰望他的指教，反倒在旷野大起欲心，在荒地来试探神。他将他们所求的赐给他们，却使他们心灵软弱。在这段圣经里面记载 Ayat 11 sampai 15 menjelaskan 这个做事的人在回顾以色列人他们出埃及之后走旷野路的现象。 Jadi ini adalah gambaran pemazmur terhadap bangsa Israel yang berjalan di padang gurun. 虽然神显了大神迹，在这个埃及地， Sekalipun Allah sudah menyatakan mujizat yang sangat besar di Mesir, 最后借着这个羔羊的血做记号， dan kemudian juga menggunakan darah anak domba menjadi tanda 使他们的长子得到平安， agar anak sulung mereka itu tidak binasa. 他们顺利能够来出埃及。 Dengan selamat mereka keluar dari Mesir. 但是来到这个红海旁边的时候， Tapi sewaktu mereka ada di pinggir Laut Merah, 哇，这个时候他们就向摩西发怨言了。 waktu itu mereka lalu langsung bersungut-sungut kepada Musa. 我们现在前面有红海阻隔，后面有这个埃及的追兵， Di depan ada Laut Merah, di belakang ada tentara Mesir. 我们就死在这里吗？ Apakah kita sekarang semua tewas di sini? 哇，开始抱怨了。 Mereka mulai bersungut-sungut. 他们忘记这个神怎么样在埃及地拯救他们。 Mereka lalu lupa bagaimana Allah menyelamatkan mereka keluar dari Mesir. 那接下来神借着摩西让这一个红海分开了。 Selanjutnya melalui Musa Allah membelah Laut Merah. 他们走了这一个干地进入这一个过了红海。 Mereka menyeberangi Laut Merah itu di atas jalan yang kering. 当百姓全部过了红海之后， Nah, setelah mereka menyeberang Laut Merah, 埃及的追兵又追下去了。 lalu tentara Mesir ikut mengejar. 当摩西把这个杖又指向这个红海， Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke Laut Merah itu. 哇，他们的敌人呢？这些埃及的追兵都被这个红海的大水淹没了。 Maka tentara Mesir itu semua binasa dilingkupi air laut. 连一个都没有存留。 Tiada satu pun yang tersisa. 这时候圣经说，他们才相信。
Alkitab mengatakan di sini mereka baru menjadi percaya, 相信神的救恩啊， percaya akan penyelamatan Allah. 而且呢，在那边唱歌来歌颂这个神呢、啊。 Dan bahkan mereka menyanyi puji-pujian memuji Allah. 那13节又讲到说，等不多时， Tapi ayat 13 mengatakan segera mereka. 他们离开这一个红海之后， Setelah mereka meninggalkan Laut Merah itu, 就来到寻的旷野了。 mereka sampai ke gurun padang gurun Sin. 那他们找了半天都找不到水， Mereka tidak mendapatkan air minum. 后来就来到这个马拉， Nah, sampai ke Mara, 结果找到水了，水是苦的， di Mara mereka mendapatkan air tapi airnya pahit. 他们又埋怨了。 Mereka kembali bersungut-sungut. 他来到这个以林，哇，有这个12股这个泉水， Dan sampai di Elin, mereka menemui ada sumber air, 沙漠的绿洲， ada oase di padang pasir. 他们又很高兴。 Mereka kembali gembira. 当然在马拉的水，这个是神也借着摩西让这个水苦水变干，变成甘甜的水。 Di Mara, air yang pahit itu melalui Musa juga Allah menjadikan dia air yang bisa 那 diminum. 经过1个半月， Tapi 1 bulan setengah kemudian, 他们又来到了这一个另外一个旷野。 mereka sampai ke padang gurun yang lain. 这个时候呢，他们带出来的食物都吃完了， Waktu itu makanan yang mereka bawa keluar dari Mesir semuanya 他 sudah 们又埋 habis. 怨神了。 Maka mereka kembali bersungut-sungut. 所以这些以色列百姓呢，在旷野呢，常常就是这样了。 Jadi demikianlah bangsa Israel di padang gurun itu kerap mengeluh. 所以我们要能够知道， Maka kita harus mengerti, 今天我们的信仰， hari ini iman kita, 我们应该要经得起考验呢。 iman kita harus tahan uji. 不是遇到这一个挫折，遇到困难， Jangan karena menemui kesusahan, kesulitan, 就认为说，哎呀，神他都不看顾我了， lalu menuduh Allah melupakan saya. 不是这样的。 Tidak demikian. 一个好的土地呀、 Satu tanah yang baik 应该是可以经得起考验的。 adalah tanah yang tahan uji. 当然在这次来上课上约伯记了 Nah, sekali ini pendeta mengajar tentang kitab Ayub. 我也跟神学生做了一些见证 Saya juga bersaksi kepada siswa-siswa teologi. 很多弟兄姐妹 Banyak saudara-saudari sekalian 也都知道， tahu 我在这个2011年 pada tahun 2011 pendeta Chow 来这一个印尼之后回去， setelah datang ke Indonesia dia pulang. 那灵恩会的时候，因为这一个车祸， Dan setelah KKR saya mengalami kecelakaan lalu lintas. 那结果发现脑里面长了一颗这个肿瘤， Nah, lalu di diagnosa ternyata otak saya ada tumor. 然后开刀把肿瘤拿掉， Lalu operasi otak membuang tumor itu. 那个时候开始要教约伯记， Waktu itu saya baru mau mengajar kitab Ayub. 结果呢，就不是那么顺利啊， Nah, operasinya tidak lancar. 前后总共开了8次这个刀了哈， Dan 头部的刀， tengkorak saya dibelah dioperasi sampai 8 kali. 所以那个台湾的赖英夫长老， Nah, penatua Lai Yingfu di Taiwan 他就跟其他的这一个传道同工说， dia mengatakan kepada pendeta-pendeta yang lain, 说要教约伯记呢那么简单呐、 mengajar kitab Ayub apa semudah 好 itu? 像教约伯记一定要受苦啊。 Apakah mengajar kitab Ayub harus mengalami sengsara dulu? 那时候我知道之后啊， Waktu itu setelah saya tahu, 我心里实在是很复杂， nah 五味杂陈啊。 hati saya bergemuruh ya. 我心里就想说，那以后谁敢教约伯记了哈？ Nanti siapa lagi yang berani mengajar kitab Ayub? 但是感谢神，这10几年以来，
Tapi bersyukur pada Tuhan, belasan tahun ini 虽然前后总共开了8次的刀， saya walaupun mengalami 8 kali operasi 但是 tengkorak, 我发现，真的在苦难当中更能够体会神的恩典。 tapi saya justru semakin dapat merasakan berkat daripada Tuhan. 所以我们应该有一个这个预备的心， Karena itu kita harus menyiapkan hati kita. 不要因为我们所受的这一个苦难和操练， Jangan karena mengalami pencobaan, 就 kesusahan, 忘记了神的恩典， lalu kita melupakan berkat anugerah dari 反而 Allah. 在这个过程里面， Justru mengalami masalah seperti 能 itu, 够让我们认识神更深了。 kita dapat lebih mengenal Tuhan. 所以我们不要让我们的心成为这个浅土地啊， Jadi jangan membuat hati kita menjadi tanah yang 要 berbatu-batu. 让我们的心能够真的成为那好土地， Agar tanah kita justru menjadi tanah yang baik. 才能够结出生命的果子， Baru akan menghasilkan buah kehidupan. 体会神的恩典更加的丰盛。 Mengalami lebih banyaknya anugerah daripada Allah. 那最后第3种土地 Nah, jenis yang ketiga, 他谈到这第3种土地， jenis ketiga dari tanah ini, 我们来看22节啊， kita buka Matius pasal 13 ayat 13 22. 章22节。 Matius 13 ayat 说 22. 撒在荆棘里的，就是人听得到，后来有世上的思虑、钱财的迷惑，把道挤住了，不能结实。这里谈到这一个撒在荆棘里的这一个种子， Di sini menjelaskan benih yang jatuh ke tanah yang bersemak duri. 这种土地呢是长满了荆棘。 Jadi tanah itu penuh dengan semak duri. 那这个荆棘呢，就是主耶稣解释说是世上的思虑、钱财的迷惑。 Dan Tuhan Yesus menjelaskan semak duri itu adalah kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dunia. 我想这些事情，如果要一一来谈，可以谈很多了啊。 Saya kira kalau kita mau mengupasnya satu persatu banyak yang bisa kita kupas. 因为我们人活在世上，真的有太多的思虑了啊。 Karena hidup kita di dunia ini penuh memang banyak kekhawatiran dunia. 那我就用一个简单圣经的例子和我们做分享啊。 Saya ambil satu contoh sederhana di Alkitab untuk berbagi bersama. 我们来看《使徒行传》的第5章，《 Kita buka Kisah Para Rasul pasal 5. 使徒行传》第5章。 Kisah Para Rasul pasal 5. 5章的第1节，一直到第4节， Pasal 5 dari ayat 1 hingga ayat 10. 这里谈到使徒教会ini 当时发生的一件事情。 menjelaskan satu peristiwa yang terjadi di gereja zaman rasul-rasul. 因为当时圣灵降临之后， Waktu itu Roh Kudus sudah turun. 那一天有3000人信主，有5000人信主。 Dalam satu hari ada 3.000, ada 5.000 orang menjadi percaya pada Tuhan. 他们当时亲眼看见主耶稣复活升天了， Mereka melihat dengan mata kepala sendiri Tuhan Yesus naik ke sorga. 加上圣灵的工作， Ditambah lagi pekerjaan Roh Kudus. 所以所有信耶稣的人，他们都聚在一起。 Jadi semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus berkumpul. 那有很多人呢，就把他们的这一个财产都卖掉了。 Banyak orang kemudian mempersembahkan harta kekayaan mereka, mereka jual. 把这个钱奉献到使徒这个地方， Dan uangnya mereka serahkan kepada di depan 这 kaki 个信 Rasul. 徒的财物都不分彼此的。 Dan waktu itu mereka hidup dengan tidak membedakan kepemilikan. 那第5章这里讲到一个人叫做亚拿尼亚， Pasal 5 di sini menceritakan seorang yang bernama Ananias. 他的妻子叫撒菲拉， Istrinya bernama Safira. 结果他们也看见这个现象， Mereka melihat apa yang terjadi itu, 那他们的心态可能是这么想。 sikap pikiran mereka mungkin seperti ini. 那个闽南语有一句话， Bahasa Taiwan ada satu pepatah demikian. 叫做
输人唔输丁啊，输丁拍看面，意思就是人和人比较。 Kalau membanding-bandingkan sesama manusia, 我们常常会觉得我不可以输别人啊， seringkali kita merasa saya tidak mau kalah. 我如果输别人，我就很没有面子啊。 Kalau kalah, muka saya taruh di mana? 尤其当时那个环境， Nah, pada keadaan zaman dulu itu, 这个亚拿尼亚呢和这个撒菲拉， Ananias dan Safira ini, 这对夫妻啊， sepasang suami istri ini, 他们就看到大家这么做， mereka melihat orang-orang melakukan itu. 大家都在卖土地，我没有卖土地，好像就输别人了。 Orang-orang menjual tanah milik mereka, kalau saya tidak jual, 大家都在 kalah 奉， pada orang 大家 lain. 都在奉献，我没有奉献，我就输人了。 Orang semua memberikan persembahan, saya tidak beri persembahan, kemana taruh mukanya? 结果他们就这么做了。 Jadi mereka ikut lakukan. 结果当时神也借着这一个彼得啊， Nah, kemudian Allah melalui Petrus, 因为神是看人的心的哈， Allah yang melihat hati manusia, 你的错误的心态 sikap yang salah 没办法得到神的悦纳了啊。 tidak akan berkenan kepada Allah. 当然彼得知道了， Petrus tahu hal 就 ini, 跟这个亚拿尼亚说， lalu berkata kepada Ananias. 说这个田地还没有卖的时候是你自己的， Petrus mengatakan sebelum dijual tanah itu milikmu. 你可以选择不卖呀、 Kamu boleh memilih tidak menjualnya. 卖了之后，这个钱财也是你的， Setelah dijual, uangnya juga milikmu. 你要奉献多少也可以按照你自己的意思奉献啊。 Mau dipersembahkan berapa bagian, terserah kamu juga. 你怎么说这个是你全部的呢？ Tapi kenapa kamu mengatakan ini adalah seluruh hasil penjualan? 我常常就觉得这个亚拿尼亚真的很笨啊。 Saya pikir Ananias ini bodoh sekali ya. 他是不是受到钱财的迷惑呢？ Apakah dia mungkin ini juga kena kekhawatiran soal kekayaan itu, kekayaan dunia? 他是不是面对今生的思虑呢？ Apakah ada kekhawatiran dunia dan kekayaan, bujukan kekayaan itu? 说这个长满荆棘的土地呀、的这个现象，完全围绕在他的心呐、 Jadi hatinya dipenuhi tanah yang seperti bersemak duri 我说 itu. 他笨， Saya bilang dia tuh bodoh 因为这个钱本来就是你的啊、 karena uang itu miliknya sendiri, milik dia sendiri. 但是你却贪， Tapi karena tamak, 这个很奇怪哈、 jadi ini heran sekali. 你可以选择说，我不要奉献呐、啊， Dia kan bisa memilih untuk tidak 还是我 mempersembahkannya, 奉献一部分呢、 atau saya mempersembahkan sebagian saja. 因为很多思虑了啊， Tapi karena banyak sekali keinginan, 以至于 keinginan jasmani, 心里就有很多的这一些谎话， huang-hua. 就是说谎。 Karena itu timbul macam-macam dusta, bohong. 结果到最后这个彼得告诉他， Akhirnya Petrus memberitahukan dia, 你不是欺哄人呐、啊， kamu bukan mendustai manusia, 你是欺哄神呐、啊， tapi mendustai Allah, 你是欺哄圣灵呐、啊。 mendustai Roh Kudus. 当然这类的例子我们可以讲很多很多了啊， Tentu saja contoh seperti ini banyak sekali. 这个是最严重的。 Nah, ini yang paling berat. 甚至有时候我们做圣工也会有这样的现象。 Kadangkala kita melakukan pekerjaan kudus juga bisa punya pikiran seperti ini. 我记得那天野峰新村的时候讲到那一个马大的服饰啊， Nah, di Kelapa Gading ada khotbah, saya khotbah tentang pelayanan Marta. 服饰是一件得到神喜悦的事啊。 Melayani seperti Marta, bukankah itu berkenan pada Tuhan? 但是这个主耶稣却跟马大说， Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Marta, 因为你有很多的这一个烦恼， karena 心 banyak 中很多的烦恼， kamu dipenuhi dengan banyak kekhawatiran, 因为你不知道你自己在做什么。 sehingga kamu tidak tahu apa yang sedang kamu kerjakan. 原本做圣工是好事啊， Sesungguhnya melakukan pelayanan pekerjaan kudus itu baik, 但是呢，做到最后呢，却常常在抱怨。 tapi dia melakukannya akhirnya justru mengeluh. 我做圣工那么忙啊，你们都在那边闲没有事啊。
saya sibuk sekali melayani, kamu enak berleha-leha di sana. 然后一比较之后，哇，好像我好累哦，你们都好轻松哦。 Dan dengan dibanding-bandingkan itu, rasanya diri sendiri yang capek sendiri, sedangkan yang lain itu santai-santai saja. 事实上，这也是这里所说到的了。 Sesungguhnya ini juga seperti yang diungkapkan 这 di 就 sini. 像荆棘一样， Itu sama seperti semak duri 把我们的心缠住了。 telah membelenggu hati kita. 所以我们应该要知道， Karena itu kita harus mengerti. 我们今天要能够真的听见、看见、心里明白。 Hari ini kita mau bisa melihat, bisa mendengar, lalu mengerti. 最重要的就是要把我们心里这一些阻挠我们成为好土地的这一些事情，把它看清楚。 Yang penting kita dapat mengerti, melihat jelas hal-hal yang membuat kita, menghalangi kita menjadi tanah yang baik itu. 让我们的心灵能够非常的这一个清楚明白， Sehingga roh kita betul-betul mengerti. 了解我们自己听到的心态。 Mengerti akan sikap diri sendiri. 我们靠着圣灵把我们的耳朵打开， Bersandar Roh Kudus kita membuka telinga kita. 靠着圣灵把我们的眼睛打开， Bersandar Roh Kudus membuka mata kita 来引导我们明白一切的真理。 agar kita mengerti segala firman kebenaran. 我们最后就用一节圣经做我们彼此的勉励了。 Kita tutup satu ayat Alkitab untuk menjadi dorongan bersama. 这是主耶稣留给我们的榜样。 Ini adalah teladan Tuhan Yesus buat kita semua. 我们来看马太福音的第11章， Matius pasal 11, Injil Matius pasal 11, 马太福音11章，我们看29节， ayat 29. 11章29节， Matius pasal 11 ayat 29. 主耶稣说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担是轻省的。” Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. 主耶稣告诉我们， Tuhan Yesus memberitahukan kita 这一个他的心是柔和谦卑的。 bahwa hati Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. 主耶稣来到世上， Tuhan Yesus datang ke dunia ini 成为人的样式。 menjadi manusia. 那他面对许多困难的时候， Sewaktu dia mengalami banyak kesusahan, 他用柔和谦卑的态度 dengan sikap lemah lembut, 来顺服神啊。 taat kepada Allah Bapa. 那他面对撒旦的这一个试探和操练， Sewaktu menghadapi pencobaan daripada iblis, 他用神的话胜过了。 dia mengalahkan iblis itu dengan firman Allah. 他带着肉体要面对十字架的时候， Sewaktu dia dengan tubuh jasmaninya menghadapi salib, 他顺服了这一个天父神。 dia taat kepada Allah Bapa. 他说：然而不要从我的意思，只要从你的意思。 Dia mengatakan, tetapi jangan menuruti kehendakku, tetapi kehendakmu. 所以应该要效法耶稣。 Karena itu kita harus meneladan Tuhan Yesus. 我们也常常这个读到这个腓立比书保罗所说的， Kita juga sering membaca apa yang dikatakan Paulus di kitab 你们 Filipi. 要效法我，像效法基督一样。 Hendaklah kamu meneladaniku seperti aku meneladan Tuhan Yesus. 如果我们能够认识耶稣， Kalau kita bisa mengenal Yesus, 主耶稣给我们留下的一个最好的榜样， Tuhan Yesus menjadi teladan yang paling baik buat kita, 就是心里柔和谦卑。 yaitu hatinya lemah lembut. 柔和谦卑才能够成为好土地。 Lemah lembut, hati yang lemah lembut itulah hati yang tanah yang baik. 那我们才能够得到神的这一个帮助。
barulah kita bisa mendapat pertolongan dari Allah. 那主耶稣说：“我的轭是容易的，我的担是轻省的。” Tuhan Yesus mengatakan, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. 所以在这一个信仰里面， Jadi dalam iman kepercayaan kita, 一直要改变的就是我们的心呐、啊。 yang harus kita ubah adalah hati kita. 有时候我们的心会像那个硬土地一样， Kadangkala hati kita bisa seperti tanah di pinggir 有 jalan. 时候我们的心也会像那个石头前土地一样， Kadangkala hati kita juga seperti tanah yang berbatu-batu. 有时候我们的心会像长满了荆棘的这一个土地一样。 Kadangkala hati kita seperti tanah yang penuh dengan semak duri. 但是我们要如何能够看见、听见、心里明白呢？ Tapi bagaimana supaya kita bisa mendengar, melihat, dan hati kita mengerti? 主耶稣要打开我们的心， Kita mohon Tuhan Yesus membuka hati 使我 kita 们明白认识他。 agar kita mengerti dan mengenal Dia. 我想就借着今天早上借着这个题目来做我们彼此的分享。 Saya menggunakan tema hari ini untuk berbagi bersama kita semua. 最后我们来唱赞美诗136首。 Kita nyanyi pujian Kidung Rohani 136.